Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kembali ke Studio 9 Universiti Malaysia Sabah yang dikelola oleh Pusat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Sabah. Ya tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dihormati, yang dibawa rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang berbahagia ini dalam bulan Ramadan, sekarang kita sudah masuk berapa hari dalam bulan Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita dari awal bulan Ramadan, dari 1 Ramadan sehingga hari ini ibadah kita terus bertambah baik dan Allah terima semuanya lah. Jadi dalam bulan Ramadan ni tidak asing ibadah puasa yang menjadi kelaziman dan pastinya menjadi kewajipan yang disebut dalam Islam bukan dalam Islam, yang disebut pada kebiasaan sebagai perkara umum yang diketahui oleh ramai. Sama ada dia Muslim atau tidak, Kristian atau tidak, semua orang di dunia ni tahu apabila masuk bulan Ramadan, orang Islam tu sendiri akan berpuasa. Jadi pada hari ini kita akan berbicara mengenai tajuk puasa yang berkualiti. Jadi panel yang ditampilkan pada hari ini merupakan panel daripada Fakulti Pengajian Islam. Kalau saya sebutkan, beliau pernah menjadi imam besar, ketua imam bagi Masjid Bandaraya di KAS Kota Kinabalu, dan pernah beberapa kali bertugas di luar negara di Universiti Azhar Syarif, betul Ustaz? Di Mesir. Mesir. Terdengar sudah suaranya. Jadi saya perkenalkan, dan istimewanya tetamu kita pada hari ini, tajuknya sangat bersesuaian dengan beliau. Kerana beliau merupakan salah seorang tokoh ataupun pelopor dalam dunia-dunia kesufian atau tasawuf. Jadi kita boleh berkenalan terlebih dahulu dengan tetamu istimewa kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Gaddafi atas peluang dan ruang yang ada pada kesempatan ini. Saya bagi memperkenalkan diri terlebih dahulu kan. Ya, orang mesti kenal Ustaz, Mesti supaya kan. tak kenal maka tak cinta. Jadi nama Hafiz bin Hamzah. Saya dulu bersekolah pada awal kan, dari SK Serigaya, lepas itu ke Sekolah Menengah Agama Taufan Hajar Rahmah, selepas itu ke Darul Quran Jakim, Jakim di Kuala Kubu Baru, Kuala Kubu Baru. dan selepas itu menyambung lagi ke Mesir, peringkat ijazah selama 3 tahun di Mahat Qiraat Syubroh, dan sempat menyambung ke kuliah Al-Quran Tontoh dalam bidang qiraat juga, dan setelah itu sambung master di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang Quran Sunnah, ijazah sarjana, dan sekarang tengah membuat ijazah kedoktoran lah di IMS. Masih berjiwa muda Ustaz meneruskan pengajian. Ya, jiwa muda, masih Jadi Ustaz, muda. Ustaz sudah perkenalkan tadi, dalam bulan Ramadan ni Ustaz, kita sebut pasal kita terus kepada bulan Ramadan lah Ustaz ya. Lazim tu puasa Ustaz. Jadi boleh Ustaz ceritakan sikit, adakah perintah puasa ni khusus kepada orang Islam sahaja ataupun terdapat juga dalam agama lain, ataupun memang ada perintah sebelum ni tapi kenapa baru disebut sekarang? Mungkin Ustaz boleh ulas sikit. Baik, kalau kita bercakap tentang puasa ni, kita kena merujuk kepada Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 184 kan, yang maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya puasa ni yang dimaksudkan dengan puasa Ramadan hanya khusus bagi orang yang beriman, maknanya Dia tidak sebut wahai manusia. tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau untuk manusia ya ayyuhan nasu kutiba. Ya. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya ibadah puasa Ramadan ini khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagi umat yang lain. Tapi mungkin bagi umat yang lain adalah ibadah puasa selain daripada bulan Ramadan. Jadi ibadah bulan Ramadan ini khusus bagi umat Nabi Muhammad. Kalau kita lihat Nabi Musa pun dia berpuasa 40 hari kan, bukan 30 hari. Jadi ada perbezaan pensyariatan
puasa Ramadan dengan puasa yang lain lah. Sama ada itu daripada agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ataupun Nabi Isa alaihissalam. Kalau saya boleh tahu Ustaz, apa sebenarnya tujuan pensyariatan berpuasa ni selain daripada untuk bertakwa, beriman tadi? Mhm. Apa tujuan lain? Adakah hikmah-hikmah tersembunyi di sebalik pensyariatan berpuasa ini? Jadi pensyariatan berpuasa ni sebenarnya kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan utamanya itu supaya kita yang berada ni dapat merasakan bagaimana keadaan orang yang miskin dan fakir. Itu kenapa kalau kita dalam bulan puasa ni kita digalakkan, bukan diwajibkan lah, digalakkan untuk memberi makan bagi orang yang miskin dan fakir lah. Jadi sebenarnya kalau kita berpuasa tetapi tidak dapat merasakan seperti mana orang miskin dan fakir, maknanya puasa kita tu bukanlah puasa yang Something wrong lah yang dimaksudkan tadi tu. yang dimaksudkan tadi. Ruhnya tu ke arah situlah. Okey. Kalau sebelum ni saya ada berjumpa dengan Ustaz Razali Saibin lah kan. Mhm, Dan saya ada rujuk dalam beberapa kitab, terutama sekali Imam Ghazali. mhm, Ada menggariskan 3 kategori orang berpuasa. Pertama, puasa orang awam. mhm, Kedua, puasa orang khusus. Dan yang ketiga, puasa orang khusus yang terpilih. mhm, Jadi, okey, dia menyatakan kategori-kategorinya. mhm. Adakah setiap kategori itu ada syarat-syarat tersendiri? Maksudnya, kalau mau jadi puasa orang khusus tu syaratnya mesti hafal 30 juz atau sebagainya? Atau itu sekadar pengkategorian supaya meningkatkan kualiti puasa? Sebenarnya pengkategorian dia tu sebenarnya benda yang berlaku dalam masyarakat kita juga. Itu kenapa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia dapat mengkategorikan. Maknanya benda tu memang ada berlaku dalam masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan puasa uh, awam, puasa yang menahan daripada lapar dan dahaga dan daripada terbit matahari hingga tenggelam. Puasa khusus, kebiasaannya ni adalah orang yang advance sikit daripada ni. Apa maksudnya advance ni? Dia beribadah bersungguh-sungguh. Kalau yang khususul khusus ni, dia lebih ke arah yang seperti para alim ulama puasa dorang kan. Puasa khusus, golongan khusus ni. Kalau menurut hadis sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, apabila dia ditanya oleh para sahabat yang lebih kurang mafhumnya, bila mana mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah puasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Puasa yang kamu di dalamnya kamu memperbanyakkan zikrullah. Maka itu yang dimaksudkan dengan puasa khusus. Maknanya puasa khusus ni kita menahan lidah, mata, telinga, kaki dan semua anggota kita ni daripada perkara yang selain daripada itu, melainkan dengan memperbanyakkan zikrullah. Jadi kalau puasa orang awam ni dia lebih kepada menahan lapar dan dahaga Betul sahajalah. saja. Ini puasa awam. Dan adakah darjat puasa begini sah? Dari sudut sah memang sah, tapi dari segi kualiti itu tidak ada. Kualiti. Sebab apa kata itu, kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Puasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasa yang di dalamnya kamu memperbanyakkan zikrullah. Tapi kalau hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga dan syahwat, kan itu kan pastinya sudah tidak termasuk dalam hadis tu. Oh, kalau dia berpuasa, Hmm. puasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Hmm. Taala, tapi dia merungut Ustaz. Itu dikira puasa khusus je ke? Tidak, awam. Masih puasa awam, Hmm. masih level puasa awam. Iya. Yang zikir tadi sepanjang kita berpuasa digalakkan kita berzikir, Betul. apa saranan zikir yang sesuai? Al-Quran tu sudah semestinya lah Hmm. dalam bulan Ramadan. Kalau zikir-zikir ringan yang lain, mungkin dalam keadaan kita memandu kendaraan, memancing ke Ustaz. Rasulullah SAW dalam hadisnya tidak mengkhususkan zikir apa-apa. Tapi kalau kita melihat kepada seafdal-afdal zikir tu kan, maknanya kalau kita mau cari zikir yang paling terbaik tu pastinya ada disebut oleh Rasulullah SAW adalah zikir la ilaha illallah. Cumanya kalau orang awam ni zikir la ilaha illallah ni tidak ada Kesan di hati kan? bukan tidak ada kesan, cuma mereka tidak ada macam rutin yang
betul lah dalam berzikir la ilaha illallah. Jadual lah, Ah, jadual. ibarat kalau macam makan tu kan, kalau tengah hari mesti tengah hari kan, Ada dekat menu. lunch, ya. Tapi zikir ni kalau kita tengok seperti tidak ada dia punya rutin. Jadi ini perbezaan antara orang awam dengan orang yang khusus dan juga khususul khusus. Maknanya dorang mempunyai disiplin, mempunyai kesungguhan yang berbeza dengan orang awam. Oh, jadi dia ada. Bila Ustaz cakap tadi yang orang awam ni, diorang berzikir seperti orang lain berzikir. Tapi diorang seolah-olah tidak ada pun jadual yang tetap kan. Disiplin lah, ringkas bahasanya. Saya teringat pula dalam satu buku yang dia cakap, perbezaan di antara, ini dalam buku Adab Salikin. Ya, Adab Salikin yang dikarang, saya kurang ingat pengarangnya. Tapi dia sebut dalam kitab tu, penulis tu mention, perbezaan di antara seseorang yang beramal dengan orang yang beramal dengan orang beramal yang ada guru dan tidak ada guru ini berbeza. Dia mention, orang yang berguru, dia beramal berdasarkan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang dibimbing, dipandu oleh gurunya. Betul. Tetapi orang yang tidak berguru ni, dia beramal dalam keadaan meraba-raba. Maksudnya ni, semua amalan dia mau buat. Betul. Itu bezanya orang tiada guru dan ada guru. Jadi dalam kita berzikir ni Ustaz, saya anggap Ustaz guru saya lah Ustaz. Apa saranan zikir yang sesuai, susunan zikirnya itu bagaimana Ustaz? Sebelum itu saya sentuh balik mukaddimah tadi itu kan, pasal cerita berguru. Mungkin bagi orang awam, orang kurang faham makna berguru dari segi itu. Tapi dalam konteks yang lebih mudah difaham, macam kita hantar anak kita pergi sekolah. Sama orang yang tidak mengantar anak pergi sekolah. Kan? Ada ibu bapa antar, ada tidak. Ya, betul. Tapi pastinya yang ibu bapa yang mengantar ke sekolah SK, sekolah menengah, kan kita boleh nampak anak kita tu macam mana dia dididik oleh gurunya. Ada homeworknya, ada projek yang dia kena buat. Jadi itu mau tidak mau, kan ibu bapa secara tidak langsung pun akan terlibat, memastikan, kan. Jadi begitu guru di dalam kita berzikir pun sama. Jadi kalau kita boleh jaga anak kita, kan, untuk pastikan dia sekolah SK, sekolah menengah, kan. Tapi bila berbalik kepada diri kita, kita tidak boleh memastikan diri kita ni seperti keadaan itu, kan. Untuk anak kita jaga, tapi diri kita tidak pula, kan. Ya. Jadi sebenarnya berguru tu begitu, sama macam kena antar pergi SK, kan. Sekolah menengah kalau kita tengok anak-anak pun kalau kita apa yang diajar di sekolah tu kadang-kadang kalau kita tahu lebih advance ataupun ada jalan perkiraan lainnya matematik pun, kan kita ajar macam mana pun dia cakap cikgu dia ajar begini. Dia tetap akan ikut cikgunya. Kan walaupun kita sudah bagi tahu dia begini kan. Itu maknanya guru yang membimbing dia tu memberikan kesan. Sebab apa? Dihantar ke sekolah yang rasmi apa semua. Jadi belajar berguru berzikir pun sama begitu. Cuma satu yang rasmi, kerajaan ada silibus. Ini bukan kerajaan, mana ini usaha kita macam tuition lah. Ya. Jadi ibu bapa pun perlu tuition lah dalam tu. Jadi berbalik kepada rutin tadi tu, macam mana kaedah dia. Kalau daripada guru yang kami belajar, kan. Siapa guru tu Ustaz? Guru kami dalam tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah mengajarkan maknanya tuition berguru ni dengan dia lah. Ya. Diajarkan supaya siapa dia? Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, mengajarkan. Ya, guru Ustaz ni maksudnya Abah Anom tu kan? Betul, Abah Anom. Jadi dia punya disiplin dalam berzikir tu adalah selepas solat. Solat fardu. Solat fardu tu kena berzikir la ilaha illallah sebanyak 165 kali. 165. Ada khasiat-khasiat tersendiri lah. Khasiat itu berbalik kepada zikir itu sendiri. Kerana bilangan la ilaha illallah itu sebenarnya ada perkiraan angka-angka bahasa Arab tu, lam, alif semua tu ada angka. Jadi bila diperkirakan rupa-rupanya la ilaha illallah ni bila digabung dihitung tambah dia punya angka dia tu 165. Jadi para ulama mengkaji bahawa 165 ni adalah hak kepada kalimah la ilaha illallah. Yang biasa kita 99. Ya, betul. Boleh juga tapi belum cukup lah kan. Dosnya tu. Dosnya kurang. Jadi para alim ulama ni mengkaji sampai peringkat begitu sekali dalam merutinkan zikir supaya apa yang dibuat itu mendatangkan hasil. Kita hari ini buat saja
Ada hasil tidak ada hasil kita tidak peduli. Tapi para alim ulama ni dia meneliti sampai ke peringkat begitulah. Okey. Jadi agak menarik Ustaz bila sudah zikir jumlah tadi, dia perlu diamalkan Betul. setiap kali solat fardu. Ya, selepas salat Ah, fardu. okey ada satu soalan lagi Ustaz yang Baik. mungkin akan berkait selepas ini, jadi kita akan rehat sebentar terlebih dahulu. Mhm. Jadi kita boleh bersedia untuk topik seterusnya Ustaz. Baik. Jadi untuk para penonton kekal setia bersama kami untuk tajuk seterusnya yang mungkin agak dekat dengan kita semua, iaitu mengenai puasa dalam keadaan tidak solat. Ah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, bismillah, alhamdulillah kita kembali dalam sesi seterusnya, sesi kedua dalam siri yang sama. Okey, jadi Ustaz, menjadi polemiklah dalam kalangan orang awam, dalam orang-orang luar sana, sama ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui, iaitu berkaitan dengan bila sebut dengan puasa yang berkualiti ni, tidak asing untuk kita cakap mengenai sahur, kan. Sahur, berbuka, Mhm. dua elemen ni lah. Jadi Ustaz, adakah meninggalkan sahur tu satu kerugian atau mengurangkan kualiti puasa tu sendiri, Mhm. dan melewatkan berpuasa tu, andai katalah kan, saya sengaja mau melewatkan berbuka, saya mau genapkan 13 jam saya berpuasa. Adakah itu dianggap berkualiti puasanya atau bagaimana? Kalau merujuk kepada puasa yang berkualiti ni, pastinya yang dimaksudkan adalah puasa yang ada bimbingannya mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada kita punya tu, kita ikut siapa? Maknanya kalau kita terkeluar daripada sunnah Rasulullah SAW, walaupun sebenarnya kita rasa sudah bagus, tetapi sebenarnya amalan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalil dia dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau dalam bab puasa, dalam ibadah apapun, semuanya ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya contoh kalau kita sahur tadi kan. Kalau kita sahur, maknanya kata Rasulullah SAW dalam sahur itu ada barakah kan. Maknanya barakah ni banyak boleh ditafsirkan. Sama ada memberikan kekuatan, memberikan pahala, semualah kan. Kerana sahur ini kesannya terhadap puasa itu besarlah. Tapi seandainya kita terlepas tanpa sengaja tidak mengapa. Tapi persoalan dia kadang-kadang tersilap ataupun tersalah ataupun mungkin sengaja kan. Ya. Ada yang sahur awal Ya, kan. itu macam mana tu Ustaz kalau Jadi sahur awal sahur tu? awal tu dia tidak dikira sahur. Dia dimakan malam. Maknanya sahur ni dia diperkirakan tu selepas daripada waktu contohnya tengah malam ataupun dia sudah tidur macam qiyamul lail 1 contohnya. jam sebelum azan subuh begitu atau 2 jam sebelum. Iya. Ada perkiraan dia. Bukannya okey habis tarawih sahur tidak. Itu makan tu. Dia Pak Mamak Ustaz Itu sahur lah. macam makan biasalah kan. Oh, Tapi yang dimaksudkan dengan sahur ni maknanya kita selepas kita bangun daripada tidur kan contohnya lepas habis tarawih 9 kita terbangun pukul 1 kan. Terus kita sahur, maka itu dikira sahur. Macam dia bangun qiyamul lail kan. ya betul betul. Jadi dia mempengaruhi kualiti puasa tu jugalah bersahur, berbuka lewat ni pengaruhnya. Betul. Dia amat mempengaruhi. Sebab saya ada ingat dalam satu hadis mengenai sahur lah. Di antara yang membezakan puasa orang Islam dan bukan Islam, saya mention bukan Islam, Sahur. adalah dengan sahur. Betul. Sebab agama lain mereka berpuasa tapi mereka tidak bersahur. Dan bila sebut pasal keberkatan tadi tu, mungkin maksud dalam hadis ni juga membesar-besarkan kebaikan. Sebab dengan kita bersahur tu Ustaz sebenarnya di antara mungkin hikmah yang saya nampaklah. Kalau kita bangun sahur, kita ada peluang untuk solat tahajud kejap, Betul. kita ada peluang untuk baca Quran sikit kan. Betul. Jadi mungkin itu di antara hikmah-hikmahnya. Betul. Okey, jadi Ustaz, melihat pada
keadaan sekarang, Ustaz, apa cabaran kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam nih, pada Mhm, hari ini, cabaran kita untuk mencapai derajat puasa yang berkualiti. Kita sebut pasal puasa berkualiti saja. betul. Kita tidak masuk pada golongan khusus nih. Bagaimana, Ustaz? Cabaran kita itu apa ini? Dia berbalik kepada poin sebelum ini, dia kena ada guru. Maksudnya Se selain daripada sembahyang, puasa ya, mesti ada guru? sebab kata Rasulullah SAW, puasa yang tinggi derajatnya adalah puasa yang di dalamnya kita memperbanyakkan zikir. Dan cara untuk memperbanyakkan zikir nih kalau kita ndak ada guru, kan, kita ndak pernah tuition, macam mana kita boleh banyakkan? Dapat contohlah, kita banyakkanlah zikir kita 1.000, 2.000, 3.000 contohnya kan. Tapi, eee, malangnya itu kita tidak boleh konsisten sampai 1 bulan. Tapi dengan kita berguru walaupun kita lepas solat zikir 165 yang mungkin kita rasa lama hanya makan masa 7 menit, tapi disebabkan kita berguru tu kan, kita ada ilmu, kita faham, kita konsisten boleh istiqamah. Penghayatan tu Nah, lebih lah. nah contoh paling mudah zaman moden ni contoh orang yang berlatih badminton, Allahu Akbar. kan. Kenapa mau ada coach? Iya. Sebab dia tahu dengan dia ada coach ni, dia boleh meningkat dia punya tu. Iya, Sama ada betul. stamina, Ada apa yang semua. membimbing. Kalau dia sendiri-sendiri belajar kampung, ndak ke mana, kan. Jadi zikir kan dia membina stamina tadi tu, daripada sikit kita boleh kembang jadi banyak. Itu kata Rasulullah SAW, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang sedikit tapi berterusan. Jadi ibadah yang sedikit dan berterusan ni kita kena dapat daripada guru. Oh, sebab guru ni macam doktor lah Ustaz Iya, kan? dia Dia membimbing. tahu dos-dos, okey, Iya. level begini kau perlu dos sekian zikir. Contohlah kalau kita ambil ubat, kita pergi farmasi, tanpa ada kita jumpa dokter kan kadang boleh tersilap. Berapa ramai orang kes makan Overdose. ubat overdose kan kadang, alah malaslah mau jumpa doktor kan, jumpa si farmasi kan kadang ada berlaku alergik ubat lah, apa macam-macam kan. Betul. Ah, Oh, mungkin sebab itu ada orang banyak berzikir lepas tu fana sendiri. itu yang kadang-kadang Isi sampai mana? sesat kan, jadi ajaran sesat lah pula kan, sebab memandai-mandai kan. Oh, jadi dalam berpuasa pun kita memerlukan seorang guru Semua, mursyid lah. bukan saja Istilahnya guru mursyid ke? guru mursyid, guru yang membimbing lah. Oh, dalam berpuasa. Jadi, eee, bila pasal kita masih puasa yang berkualiti Ustaz, Betul. bagaimana pula dengan orang yang berpuasa, Mhm, tapi solat tidak ada? Solat fardu dia tidak. Dia mulut dia jaga, Al-Quran dia baca, zikir alhamdulillah, solat saja. nah, Lepas sahur dia tidur. itulah masalah dia bila tidak ada guru. Kan contohnya kalau macam anak kita nak hantar pergi sekolah kan, dia mau buat ini saja, contohnya matematik saja kan, yang lain dia nak mau belajar. Sebab ndak ada guru yang mengajar yang subjek lain kan. Nah, Betul. jadi dengan, berguru ni sebenarnya dia sudah cukup semua. Maknanya kita melaksanakan ibadah puasa kah, solat, zakat, haji semua tu dia sudah including semua, package. Dia macam supervisor lah ni kan Ustaz? Nah, lebih daripada itulah, lebih daripada supervisor sebenarnya. Kalau supervisor ni habis pada tesis kan. Ya. Tapi, macam guru mursyid ni dia sampai ke alam akhirat, hatta ke alam barzakh pun kan. Jadi dorang ni memainkan peranan. Sedangkan kalau kita bab itu kita kurang percaya kan, dorang ni boleh, membantu di sana, seperti mana keadaannya kalau kita lihat, bila kita ditarik, apa ni, Sakratul nyawa maut. kita, sakratul maut, kan ada hadir para malaikat akan datang menyoal, ya. Ya. Jadi ditanya, "Ma rabbuka?" apa semua tu kan. Jadi di situ pun menunjukkan bahawa ada entiti-entiti makhluk yang lain, di alam barzakh ni akan kita berhadapan. Jadi bukan hanya malaikat kan, begitu juga dengan para wali-wali kan, guru-guru kita ni, mereka ni akan hadir sebenarnya. Ah, Oh, jangan-jangan ini yang kalau saya tersilap betul kan Ustaz? Mungkin ini yang dimaksudkan dalam ayat Quran yang kamu akan dalam surah Yasin ada disebut mhm, yang kamu akan dibangunkan bersama-sama kemudian kamu akan tengok kiri ya, dan kanan kamu betul, ada orang yang bangun dalam keadaan dia mensyukuri. betul. Maksudnya dia bangun-bangun tuh di sebelahnya para ulama dia bangun Dia serentak. Ada orang bangun pula dia serentak sama-sama dengan Michael Jackson, betul, Ronaldinho. Jadi penyesalan ya. Jadi itu betul. kan maksud ayat Quran tuh. Iya, secara kasarnya iya.
Tapi yang orang bilang secara halusnya itu kan, Allah a'lam. wallahu alam. Jadi ringkasnya wah, saya rasa kita patut lanjutkan satu lagi mengenai kepentingan guru mursyid nih. Hmm. Oke, jadi maksudnya dalam kita berpuasa, sholat fardu itu menjadi satu perkara yang penting lah, mustahak kan. Jadi tidak logik bila orang kata, nggak apa puasaku oke juga meskipun aku nggak sholat tapi puasaku aku jaga. Ah, Sama cakap orang bilang macam orang ndak sekolah lah. ah, Nah, kan kalau orang ndak sekolah ni kan dia ndak tahu kan. Tapi kalau orang sekolah ni mestilah dia tahu kalau pergi sekolah tu nak pakai baju, uniform, ya. ada beg kan, ada buku kan. Bet- Tapi kalau orang ndak sekolah dia ingat pakai baju pun cukup sudah ndak pakai beg. Ya betul. Nah, jadi itu peranan sebenarnya kita di sekolah, berguru semua ni itu akan paket semua. Membantu lah Ustaz. Iya, tidak akan ada istilah dia puasa tapi tidak solat. Maknanya kalau orang yang puasa tapi tidak solat, maknanya dia tidak ada guru. Oke Ustaz. Jadi kita kembali kepada Ustaz tadi ada bawa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan. Jadi Allah berfirman, berpuasalah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada orang-orang terdahulu dengan Sebelumnya. kamu, moga-moga kamu bertakwa. Okey. Jadi soalan saya Ustaz, bagaimana puasa tuh boleh menjadikan orang tuh bertakwa? Macam mana puasa tuh boleh mempengaruhi hidup seseorang? Sedangkan dia hanya menahan lapar dan dahaga saja Ustaz. Jadi berbalik kepada istilah takwa. Dan kenapa bulan Ramadan? Iya. Ah, Kenapa istilah takwa ni kan? Apa yang dimaksud sebenarnya takwa? Banyak orang salah faham takwa ni. Takwa ni bukannya takut, bukannya apa semua tu kan. Para ulama menjelaskan takwa yang sebenar ni adalah mengutamakan Allah dan urusannya. Jadi sejauh mana kita mengutamakan Allah dan urusannya, maka itulah tahap ketakwaan kita. Contohnya kalau azan kita awal ataupun sebelum azan sudah kita pergi masjid, maka itu takwa. Begitu juga dengan puasa kan, kita jaga semua kaifiat-kaifiatnya, kena sahur apa semua kan. Qiyam walaupun 2 rakaat kah kan. Begitu juga berbuka puasa tu tepat waktu kan, diawalkan dan sebagainya. Maka itu adalah nilai-nilai ketakwaan. Yang sepatutnya kita dapatlah. Dan selain daripada itu juga takwa ini lahir hasil daripada berzikir. Kenapa? Kerana buah daripada berzikir ni sebenarnya kita berzikir lepas solat apa semua ni adalah takwa. Bukan hanya takwa, tapi juga tawakal, ikhlas dan sebagainya. tazkiyatun nafs, Ah, pembersihan jiwa Ustaz. Ibarat kita menanam, contohnya pokok rambutan kan. Jadi rambutan tu itulah takwa, buahnya tu tadi. Takkanlah orang tanam-tanam dah ada buah kan. Ya, Begitu paham. contohnya. Jelas. Jadi untuk tips Ustadz lah kan, Hmm. kita berpuasa ini menahan lapar dan dahaga. Mm-mm. Dan benda itu menyebabkan kadang-kadang kita tidak produktif, lemah. Dan kita malas berzikir, kita banyak tidur lah. Mm-mm. Jadi macam mana tuh Ustadz? Macam mana kita mau tingkatkan productivity kita Hmm. dalam usaha kita menjadi insan takwa tadi? Dia berbalik kepada kita sekolah mana. Contoh kan ada orang sekolah sains, ada sekolah agama, betul? Ya. Jadi di dalam beribadah ni juga dia banyak bergantung kita sekolah mana. Tapi kalau kita tidak sekolah mana-mana, Bimbingannya bagaimana? ya. Jadi masalah sebenarnya. Contoh ada orang sekolah dia macam contoh bidangnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi kekuatan dia bila dia baca, maka dia akan lebih semangat untuk beribadah. Ada orang sekolahnya mungkin zikir kan? Dia lebih banyak berzikir. Jadi zikir ini akan menjadi pemangkin dia untuk kuat beribadah. Jadi maksudnya Ustadz, bila dia ibaratnya bulan Ramadan ini saya ibaratkan ya, Betul. ibaratnya sebuah bulan pertandingan Hmm. yang mana sebelum masuk pertandingan tuh kita perlu berlatih. Jadi latihannya tuh adalah sepanjang sebelum bulan Ramadan tuh lah. Betul. Itu maksud Ustaz. Itu ke sekolahnya. Iya, sebab Ustaz latihan lah dulu kan. betul. Pastinya orang yang mau masuk, contohnya banyaklah diistilahkan Ramadan ni madrasah, universiti dan sebagainya. Kalau kita ambil sebagai universiti contohnya kan, universiti Ramadan. Untuk masuk ke universiti ni sebelum mesti dia daripada sekolah menengah. Ya, ada syarat. Adakah orang masuk-masuk universiti ni ada sekolah menengah, sekolah rendah? Tak ada. Kan? Jadi maknanya untuk masuk ke bulan Ramadan ni kita kena pernah sekolah. Didikan mursyid tadi. Jadi apa sekolah kita tadi itu mungkin kita sudah biasa puasa Isnin Khamis. Kita sudah biasa contoh
1 bulan satu kali puasa kah, kan? Jadi sekolah mana kita? Itu yang persoalan dia. Bila masuk Ramadan tadi itu, maka orang yang ada sekolah, ibadahnya itu akan Teratur. teratur, terbimbing. Berbanding dengan orang yang tidak ada sekolah sebelum itu, kan? Oh, itu yang saya maksudkan Dia meraba-raba. meraba-raba. Mana lah main tangkap sajalah, mana ada kan? Hari ini 300, esok 100. Iya, jadi ibadah begitu yang tidak mencapai tahap kualiti yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kata Rasulullah SAW, ibadah yang disukai oleh Allah adalah ibadah yang sedikit tapi berterusan. Ya, betul. Kalau orang yang meraba-raba ni dia sekejap banyak, sekejap sikit, sekejap. Tukar-tukar. Walaupun bagus dia ada buat banyak, tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau sedikit tapi berterusan itu lebih baik lah. Mungkin satu soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat sekejap. Kita sekarang ni kita ada ChatGPT ya. Betul. Bolehkah kita jadikan itu, tadi sebut pasal bimbingan, sekolah dan sebagainya. Bolehkah kita gunakan teknologi yang ada ni untuk membimbing kita mendapatkan puasa yang berkualiti? Tidak. Masya Allah, kenapa Ustaz? Karena teknologi ni dia boleh hanya mensahkan saja. Contohnya kita beramal, kita mau sahkan betul kan ni kan? Kita boleh tanya. ChatGPT. Bukannya mana ChatGPT yang membimbing kita, tidak. Kita mau sahkan sahaja Sekarang boleh. ni kan Ustaz, okey, tiap saya bagi saya amalan sepanjang bulan Ramadan sehari. Dia Jadi maksudnya tidak boleh menggantikan peran aku. Kenapa tidak boleh? Sebab dengan begitu kan kita ikut macam list saja. Kita tidak tahu list tu sesuaikah dengan kita atau tidak. Oh, betul-betul. Kan? Mungkin sesuai bagi ChatGPT lah, kan? Tapi belum tentu sesuai dengan kita kan? Jadi macam mana kita mau tahu sesuai? Macam kita bilang, kita tanya ChatGPT, kalau aku sakit demam, kan? Obat apa yang aku kena beli? Pastinya ChatGPT bagi itu dengan yang kita pergi klinik tu dengan dokter tu berbeza. Betul-betul. Nah, pada akhirnya apa yang kita ambil dari ChatGPT itu akan mendatangkan mudarat, sementara ambil daripada dokter yang kita berhadapan tadi itu, walaupun berbayar tapi selamat kita lah. Ya, keprofesionalan dokter Iya, kita betul. tahu. Sebab dia belajar, dia Tapi praktikal. kalau untuk mensahkan, kita sudah contoh jumpa dokter, mau sahkan betul ke dokter ni kan? Bolehlah. Untuk bergantung harap, bergantung panduan yang ditetapkan oleh teknologi itu tidak. Okay, jadi Ustaz, kita rehat dulu. Baik. Kita akan sambung dalam beberapa menit yang akan datang, insyaAllah.